Assalamualaikum, nama saya Aziza binti Piting daripada FF237. Assignment kali ini mengenai iklan dan promosi untuk filem. Dalam assignment kali ini saya memilih filem Pulang. Kenapa saya memilih filem Pulang? Sebab ia sangat menarik untuk saya kaji, terutamanya dalam promosi dan juga iklan yang mereka buat. Okay. Sebelum saya masuk kepada detail mengenai iklan dan promosi dalam filem Pulang, saya akan menceritakan iklan atau mengiklankan. Okey, mengiklankan ialah pemasaran komunikasi yang menggunakan mesej bukan peribadi yang ditaja secara terbuka untuk mempromosikan atau menjual produk, perkhidmatan atau idea. Penaja iklan biasanya perniagaan yang ingin mempromosikan produk atau perkhidmatan mereka. Iklan dibezakan daripada hubungan masyarakat kerana pengiklanan membayar dan mempunyai kawalan tersendiri terhadap mesej tersebut. Mengenai promosi filem pula, promosi filem adalah amalan kenaikan pangkat khususnya di industri perfilman dan biasanya berlaku selaras dengan proses pengedaran filem. Kadang-kadang dipanggil tekan cangkit atau filem sampah. Promosi filem umumnya merangkumi siaran, akhbar, kempen iklan, media dan wawancara dengan orang-orang penting yang terlibat dalam pembuatan filem seperti pelakon, pengarah, penulis dan kru-kru penggambaran. Seperti semua promosi filem dia sama dengan promosi perniagaan. Ini adalah bahagian penting dari sebarang pelepasan kerana risiko kewangan yang tinggi. Seperti studio filem akan melabur dalam filem tersebut dengan mahal. Pemasaran kempen untuk memaksimumkan pendapatan pada awal kitaran pelepasan. Anggaran pemasaran cenderung sama dengan kira-kira separuh anggaran pengeluaran. Bertujuan publicity umumnya dikendali oleh pengedar dan peserta pameran. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang filem Pulang, sinopsis filem Pulang dan kenapa saya memilih filem Pulang. Okey, bagi saya filem Pulang sangat menarik sebab latar belakang dia tak sama dengan cerita yang sebelum ini pernah Kabir Bat dia buat. Latar belakang filem Pulang ni sangat menarik sebab ia menggunakan konsep teknik CGI disebabkan dia menggunakan banyak location, so dia memerlukan bajet yang tinggi juga. Okey, sinopsis filem Pulang. Filem ini berlatar belakangkan tahun 1940-an, mengisahkan tentang seorang kelasi kapal yang bernama Osman yang dibawa oleh pelakon terkenal Remy Ishak yang ingin mengubah nasib dan kehidupan keluarganya dengan mengikuti pengembaraan belayar ke merata dunia. Namun itu sebelum dia berlayar, dia telah berjanji yang dia akan pulang dengan membawa kekayaan untuk isterinya Cik Tom dan anak lakinya Omar. Okey, dengan penuh kesabaran isterinya Cik Tom akur dengan kepergian dan setia menunggu pulang suaminya selama 61 tahun. Tapi dalam filem ini banyak konflik dan banyak benda yang buat kita tertanya-tanya. Di penghujung cerita, kita semua persoalan dan konflik yang bermain akan terjawab. Okay. Saya akan bercerita tentang mengenai pengurusan operasi pengiklanan di dalam filem Pulang. Okey, kita pengenalan kepada pengurusan operasi pengiklanan. Okey, pengurusan operasi pengiklanan ni bertanggungjawab untuk
pengiklanan yang dilakukan oleh syarikat dalam pembuatan filem, lagu ataupun perniagaan. Mereka boleh digunakan oleh agensi pengiklanan atau syarikat berasaskan perkhidmatan. Dan dalam setengah organisasi, pengurus operasi pengiklanan mempunyai tajuk seperti pengarah promosi ataupun pengurusan pemasaran dalam peranan mereka dalam mengiklankan produk. Tanggungjawab utama pengurus operasi pengiklanan adalah untuk memberi maklumat kepada pengguna mengenai produk dan perkhidmatan syarikat. Seperti saya akan membagi 2 contoh, tapi dalam assignment saya bagi 4 contoh yang merangkumi kepada filem pulang lah, mengenai pengurusan operasi pengiklanan dan filem pulang. 2 contoh yang saya ambil. First, keperluan untuk jawatan. Keperluan untuk jawatan dalam pengurusan operasi pengiklanan ini biasanya mempunyai ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana dalam bidang seni, liberal atau pentadbiran perniagaan. Majikan lebih suka calon yang mempunyai sekurang-kurangnya 2 hingga 5 tahun pengalaman dalam bidang industri lah, ataupun dalam pengalaman bekerja dalam pengiklanan. Pengurus operasi pengiklanan mesti berkesan apabila berkomunikasi dengan pelanggan, mempunyai kemahiran berkomunikasi, mahir menggunakan perisian pengiklanan, dan juga pengurus pengiklanan yang berjaya biasanya individu yang kreatif, yang mempunyai kemahiran kepimpinan, yang boleh melakukan multitask sambil mematuhi tarikh akhir dalam pengiklanan yang mereka buat. Kedua, tanggungjawab penyelaras. Tanggungjawab penyelaras ni biasanya di dalam syarikat-syarikat kecil, pengurus operasi pengiklanan di peringkat eksekutif wakil presiden mungkin bertanggungjawab untuk pemasaran, promosi dan perhubungan awam serta pengiklanan. Ini juga dilakukan oleh peluang. Dalam firma yang lebih besar seperti Prima Work Studio, tanggungjawab ini boleh dibagikan pada pengurus lain, di mana pengurus akan terbagi kepada di bawah dia ada lagi pengurus-pengurus lain. Pengurus pengiklanan membantu untuk menyelas penyelidikan pemasaran, strategi pemasaran, harga, pembangunan produk, promosi dan pembangunan produk bersama-sama dengan jualan mengenai produk mereka. Seterusnya saya akan melanjutkan present saya dengan agensi promosi dalam filem pulang. Ini sama juga dengan pengurus untuk pengiklanan tadi, ada 4, tapi saya akan bagi contoh 2 sahaja. First, agensi promosi. Agensi promosi ini biasanya disebut sebagai ejen pengiklanan. Adalah identiti yang menangani pemasaran dalam iklan untuk sebuah perusahaan syarikat tersebut. Walaupun beberapa syarikat bergantung pada agensi promosi bebas, namun ada syarikat yang mempunyai agensi promosi sendiri untuk menjembatkan kos mereka. Seperti Prima Work Studio, diorang mempunyai agensi promosi yang sendiri. Seterusnya sama ada secara dalaman atau bebas. Agensi promosi ini melaksanakan beberapa fungsi asas. Ada 4, tapi saya bagi 2. Yang pertama, penyelidikan. Agensi promosi ini biasanya dia akan melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini adalah salah satu tanggungjawab utama agensi promosi untuk mengembangkan strategi yang berjaya. Agensi promosi melakukan penyelidikan mengenai produk, demografi sasaran dan juga imejnya. Sebelum melancarkan kempen iklan, agensi promosi juga menjalankan penyelidikan berterusan semasa dan selepas kempen iklan. Ini bertujuan untuk memastikan produk yang diiklankan mendapat perhatian audiens. Penyelidikan menjalankan 2 fungsi. Yang pertama, memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk pengembangan kempen awal dan membantu agensi promosi untuk memahami sama ada dan mengapa kempen itu telah berjaya.
Ini bertujuan untuk mempromosikan produk ataupun film dalam mempromosikan iklan dan promosi yang mereka lakukan. Oke. Seterusnya kedua, perancangan. Oke, agensi promosi ini dia perlu ada perancangan. Ini adalah perancangan yang menjadi tanggung jawab agensi promosi untuk mengembangkan kampanye iklan dan promosi berdasarkan penyelidikan. Ini bermaksud merancang demografi populasi mana yang akan disasarkan dan bagaimana. Selain merancang kampanye itu sendiri, agensi promosi harus memutuskan cara terbaik dalam menyampaikan promosi atau iklan melalui televisyen, radio, internet, dan laman media sosial. Iklan cetak, papan iklan di lokasi geografi tertentu atau gabungan media ini. Contohnya, Prima Work bekerjasama dengan media Prima dalam promosi film pulang, dan TV3 juga terlibat dalam segmen majalah 3 di mana ia memaparkan kisah benar dalam cerita pulang. Ini bertujuan ini salah satu iklan dan promosi yang dilakukan oleh Prima Work dalam mempromosikan film pulang. Agensi ini juga membuat promosi untuk perniagaan mereka untuk mendapat keuntungan seperti program ganjaran, potongan harga, tawaran istimewa, dan undian yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan syarikat atau kompani yang membuat syarikat film tersebut. Oke, kesimpulan yang saya boleh dapat dalam iklan dan promosi untuk film ini, terutama dalam film pulang, iklan dan promosi sangat penting dalam film, tak kisah film pulang ataupun film mana-mana, sebab ini sangat memberi impak yang besar. Kalau iklan dan promosi tak dibuat untuk mempromosikan film itu sendiri, penonton tak akan tahu. Ada yang tahu tapi peratusnya sedikit. Jadi kalau iklan dan promosi ini dibuat berterusan sebelum film itu ditayangkan, ia secara otomatis akan menarik perhatian audiens dan mereka akan tertarik, dan maklumat yang disampaikan juga akan membuat mereka lagi mengetahui tarikh tayangan, pelakon yang terlibat, jalan cerita. So, iklan dan promosi film sangat penting dan ia banyak memberi faedah. Oke, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.